Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke kelas Pendidikan Islam pada hari ini. Okey, pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi peluang untuk belajar dan menuntut ilmu. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam bidang Al-Quran. Okey, dan pada hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, kita akan belajar apa hari ini? Okey, jadi sebelum kita masuk ke tajuk pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menedahkan tangan, mengaminkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk baru dalam bidang tajwid, iaitu kita akan belajar tentang qalqalah. Okey, qalqalah. Okey, mungkin ada yang pernah dengar qalqalah, tapi mungkin ada yang tidak tahu apakah itu qalqalah. Okey, qalqalah ini adalah satu hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, jadi mari kita lihat apa maksud qalqalah. Okey, maksud qalqalah dari segi bahasa adalah lantunan. Manakala maksud qalqalah dari segi istilah pula adalah menzahirkan bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun atau apabila berhenti. Okey, jadi qalqalah ini adalah cara bacaan lantunan ketika menyebut huruf qalqalah. Okey, apakah itu huruf qalqalah? Okey, nanti kita akan tengok. Okey. Okey. Okey, jadi kita tengok pada huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada berapa? Okey, huruf qalqalah ada 5. Okey, iaitu huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Okey, Ustaz ulang sekali lagi, huruf qalqalah ada 5. Okey, iaitu huruf qa, ta, ba, jim dan dal. Okey, jadi untuk memudahkan kita untuk mengingat dan menghafal huruf qalqalah ini, kita boleh menggunakan formula baju dah kotor. Okey, baju dah kotor. Okey, ba mewakili huruf ba, ju mewakili huruf jim, dah mewakili huruf dal, qa mewakili huruf qaf, tar mewakili huruf ta. Okey, jadi baju dah kotor ini adalah satu formula untuk memudahkan murid-murid untuk menghafal huruf-huruf qalqalah yang ada 5 ni, iaitu huruf qa, ta, ba, jim, dal. Okey, jadi bila ingat je qalqalah, terus je ingat. Okey, qalqalah baju dah kotor. Bajim dah kotor. Okey. Okey, harap semua boleh menghafal 5 huruf qalqalah tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada cara bacaan qalqalah. Macam mana kita nak baca qalqalah? Sebab dia kata tadi lantunan. Lantunan yang macam mana? Okey, jadi cara bacaannya adalah makhrajnya ditekan kuat dan dilepaskan. Okey, makhrajnya ditekan kuat dan dilepaskan. Okey, jadi nanti Ustaz akan bagi contoh dan kita baca bersama-sama. Okey, sebelum kita baca ayat bersama-sama, kita tengok dulu huruf qalqalah ini terbahagi kepada 2. Okey, qalqalah ada 2 jenis qalqalah. Okey, tadi huruf qalqalah ada 5, tapi qalqalah jenis qalqalah dia ada 2. Okey, kena bezakan benda tu. Okey, qalqalah sughra. Okey, yang pertama adalah qalqalah sughra dan qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubra. Okey, qalqalah sughra. Apa qalqalah sughra ni? Okey, lantunan dan detakan yang perlahan. Okey, dibaca detakan yang perlahan sahaja. Okey. Okey, qalqalah sughra juga huruf qalqalahnya bertanda sukun, iaitu bertanda mati. Dan qalqalah sughra ini berada di tengah kalimah. Okey, berada di tengah kalimah. Contohnya seperti ayat yang Ustaz tunjuk ni, yuqbalu. Yuqbalu. Okey, huruf qaf
Okey, salah satu huruf qalqalah adalah huruf qaf kan. Okey, jadi huruf qaf ni berada di tengah kalimah dan dia dikategorikan sebagai qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra sebab dia berada di tengah kalimah. Okey, huruf qalqalah ini berada di tengah kalimah dan bacaannya seperti yang Ustaz baca tadi, yuqbalu. Okey, dia baca dengan detakan yang perlahan. Okey, yuqbalu. Okey, itu untuk qalqalah sughra. Okey, untuk qalqalah kubra pula, maksudnya adalah lantunan dan detakan yang kuat. Okey, yang kuat. Okey, tadi kalau qalqalah sughra perlahan sahaja, tapi kalau qalqalah kubra dia dibaca dengan kuat. Okey, qalqalah kubra ni mati disebabkan waqaf. Okey, dan berada di akhir kalimah. Okey, huruf qalqalah kubra ini berada di akhir kalimah. Okey, contoh ayat dia adalah alaqin. Okey, ni sebenarnya alaqin. Tapi kalau qaf di belakang ni kita matikan huruf qaf ni, okey, kita waqafkan, kita berhentikan huruf qaf belakang ni, kita akan baca alaqa. Okey, alaqa. Okey. Huruf qaf tu kita baca dengan detakan yang kuat. Maknanya huruf qaf tu dia bunyi qaf di kat belakang tu. Alaqa. Itu adalah qalqalah, cara bacaan qalqalah. Okey, jadi harap semua murid boleh membuat perbandingan dan perbezaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Okey, qalqalah sughra berada di tengah kalimah. Ingat ya, qalqalah sughra berada di tengah kalimah dan qalqalah kubra berada di akhir kalimah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada contoh ayat. Contoh ayat bagi qalqalah. Okey, jadi marilah kita baca bersama-sama. Okey, yang pertama, kita ingat balik huruf qalqalah yang telah kita belajar tadi, iaitu yang pertama huruf qaf. Okey, huruf qaf. Okey, contoh huruf qalqalah qaf bagi qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra berada di tengah. Okey, huruf qaf ni dapat kita lihat berada di tengah. Okey, cara bacaan dia bittaqwa. Bittaqwa. Okey, kita baca dengan detakan yang perlahan. Okey, itu untuk qalqalah sughra, iaitu huruf qaf atau huruf qalqalah yang berada di tengah. Okey, contoh bagi qalqalah kubra pula, alaqa. Alaqa. Ahaqqa. Ahaqqa. Okey, itu adalah qalqalah kubra, iaitu huruf qalqalah yang berada di akhir kalimah. Okey, dia di ujung ni. Dan dibaca dengan detakan yang kuat. Okey, qalqalah kubra dibaca dengan detakan yang kuat. Okey, kita lihat pula untuk contoh yang kedua. Contoh huruf qalqalah yang kedua iaitu huruf qalqalah ta. Okey, ta. Okey, contoh bagi qalqalah sughra iaitu yang berada di tengah. Okey, matla'i. Matla'i. Okey, manakala untuk contoh bagi qalqalah kubra, as-sirat. As-sirat. Okey. Cara bacaan dia tu biar huruf ta tu dia dibunyikan. Selepas kita baca as-sirat, biar bunyi kat belakang tu. Itulah bacaan detakan. Okey, detakan yang kuat. Okey, huruf qalqalah yang seterusnya huruf ba. Okey, huruf ba. Okey, contoh bagi qalqalah sughra. Okey, abwabiha. Abwabiha. Okey, kita dapat lihat huruf ba ni berada di tengah kalimah. Okey, dan dibaca dengan detakan yang perlahan. Abwabiha. Okey, contoh bagi qalqalah kubra pula, al-albab. Al-albab. Al-jub. Al-jub. Okey, ini adalah contoh bagi dua contoh bagi qalqalah kubra, iaitu huruf qalqalah yang berada di akhir kalimah. Okey, harap semua murid boleh faham. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya adalah huruf jim. Okey, kita ingat lagi tadi huruf qalqalah kita ada 5 dan antara 5 huruf itu adalah huruf jim. Okay, yang pertama, tajri. Tajri. Okey, tajri ini adalah qalqalah apa? Okey, tajri ini adalah qalqalah sughra. Sebab apa? Sebab huruf jim ni berada di tengah kalimah. Okey, dan dibaca dengan detakan yang perlahan. Tajri. Okey, seterusnya, azwaj. Azwaj. Fajj. Fajj. Okey. Okey, azwaj dengan fajj ni adalah qalqalah qalqalah kubra.
Okey, qalqalah kubra sebab dia berada di akhir kalimah. Di ujung ayat tu dia duduk. Huruf qalqalah jim ni. Okey, dan dibaca dengan detakan yang kuat. Okey. Okey, seterusnya kita lihat huruf qalqalah yang terakhir. Itu huruf qalqalah yang kelima iaitu huruf dal. Huruf dal. Okey, contoh bagi qalqalah sughra. Okey. Falyad'u. Falyad'u. Okey, kita dapat lihat huruf dal ni berada di tengah kalimah dan dibaca dengan detakan yang perlahan. Falyad'u. Okey, contoh bagi qalqalah kubra pula. Okey, ialah Al-Hamid. Al-Hamid. Ashad. Ashad. Okey. Okey, jadi ini adalah contoh bagi qalqalah kubra. Sebab apa? Sebab huruf dal ni berada di hujung kalimah, berada di akhir kalimah. Okey, dan dibaca dengan detakan yang kuat. Okey, dan contoh bagi qalqalah kubra ni, dia dibaca wakaf dan mati pada hujung kalimah tu. Macam kita baca ni Al-Hamidi. Tapi kalau seandainya kita mematikan huruf dal di belakang ni, okey, jadi kita baca Al-Hamid. Kita baca dengan detakan yang kuat huruf qalqalah dal di belakang ini. Begitu juga dengan asyadda. Okay, kita baca asyadda, tapi sekiranya kita matikan huruf dal di belakang, kita wakafkan huruf dal di belakang, kita akan baca dengan asyad. Okay, asyad. Okay, kita baca dengan detakan yang kuat. Okay, jadi itu sahaja pembelajaran qalqalah kita untuk hari ini. Jadi diingatkan sekali lagi, huruf qalqalah itu ada 5. Okay, huruf qalqalah ada 5. Okay, macam mana formula tadi? Okay, baju dah kotor. Okay, baju dah kotor, iaitu huruf mewakili huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan huruf ta. Okay, jadi senang je. Ingat je formula baju dah kotor. Okay, kita akan terus ingat huruf-huruf qalqalah. Begitu juga dengan huruf qalqalah sughra dan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kita kena pandai bezakan antara dua qalqalah itu. Okey, jadi untuk tugasannya, Ustaz minta semua murid untuk menyenaraikan 5 huruf qalqalah ke dalam buku latihan. Okey, 5 huruf qalqalah ke dalam buku latihan. Okay, dan seterusnya Ustaz nak awak semua buat jadual perbandingan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Okey, buat jadual perbandingan antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Okey, jadi semua nota, semua kerja yang Ustaz bagi tu boleh dirujuk di dalam video tadi. Okey, boleh tengok balik video tadi untuk huruf qalqalah dan juga perbezaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra, dan juga boleh dirujuk di dalam buku teks. Dan juga boleh dirujuk dalam buku teks pada muka surat 37. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang Ustaz berikan. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.